saya perlu tekankan. Balik kepada hadis. Hadis ni pangkal dia daripada sahabat nama Irbad bin Sariyah. Dalam konteks ini Irbad meriwayatkan, katanya apa? Iaitu datang man khatamal Quran falahu da'watun mustajabah. Siapa yang dia mengkhatamkan Al-Quran, maknanya pada waktu orang tu khatam Al-Quran, maka itu waktu yang mustajab doa. Siapa yang ketika mengkhatam Al-Quran, maka itu waktu yang mustajab doa. Hadis ini walaupun tidak cukup sahih kuatnya, tetapi hadis ini banyak hadis-hadis yang kuat lain membenarkan dia. Banyak qarinah-qarinah lain, ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya membenarkan kenyataan hadis ini. Jadi hadis ini kita boleh pakai, iaitu pada waktu khatam Al-Quran, tuan-tuan dan puan, itu waktu mustajab doa. Sebab semua kita maklum, di antara waktu-waktu mustajab doa, Nabi SAW sebut semuanya menunjukkan pada waktu kita selesai mengerjakan amal soleh. Selesai kerja amal soleh ni, tuan-tuan dan puan, itu waktu yang mustajab doa. Siapa banyak kali kita dah bawa contoh apa dia amal soleh. Amal soleh ini kita berpuasa, amal soleh. Sebab itu ketika kita selesai nak buka puasa, masa kita nak buka puasa tu masa mustajab berdoa. Apa dia amal soleh? Amal soleh ni iaitu kita buat apa? Kita buat qiyamul lail. Akhir kita qiyamul lail, hujung-hujung pada waktu sahur tu, waktu yang mustajab berdoa. Apa dia amal soleh? Amal soleh salat. Selepas daripada kita selesai solat, selepas solat tu mustajab doa. Sebab itu Nabi SAW ajar banyak baca zikir, banyak baca doa selepas solat. Jadi selepas solat tu kita kena baca doa. Ini waktu mustajab doa. Termasuk juga baca Al-Quran, amal saleh. Baca Al-Quran suatu amal saleh yang sangat besar, galakkan dia. Jadi selepas kita khatam Al-Quran, maka waktu tu waktu yang mustajab doa. Bahkan selepas baca Quran, kalau tak khatam Quran pun baik kita berdoa, sebagaimana disebut oleh ramai para ulama hadis yang lain. Waktu yang baik berdoa selepas membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi bila kita baca Quran tu dah khatam dah selesai dah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita tengok siapa dia ulama-ulama muktabar yang tak baca doa selepas khatam Al-Quran. Tak ada, sebab semua mereka faham ni kaedah yang perlu dibuat. Waktu selesai khatam Al-Quran, tuan-tuan dan puan cuba tengok. Kalau tak percaya, buka televisyen TV1 nanti balik malam pukul 2.30, tengok nanti pada malam 27 Ramadan. Hari ni malam berapa? Hari ni malam berapa? Malam 29. 29 nak raya bang? Belum lagi bang. Malam berapa ni? Memang nanti raya, nak raya juga, tapi saya nanti belum sampai lah. Malam ni malam berapa? 25 kot. Nanti malam 27 tuan-tuan buka, cuba tengok ni yang pergi umrah, pergi haji, cuba tanya mereka. Sampai berdiri kata nak ketar kepala lutut ni, nak menggeletar kaki ni, berdiri sebab berdoa. Punya mereka berdoa pada masa tu. Tapi mereka-mereka yang penghayatannya lebih lagi kuat lagi, penghayatan tak rasa letih, setengah jam, 45 minit berdoa ketika khatam Al-Quran. Ni orang-orang yang saleh, orang-orang yang tahu mengambil peluang. Ketika khatam Al-Quran, kita tengok mereka baca doa dengan panjang, mereka minta macam-macam yang baik-baik mereka minta. Sebab waktu tu waktu mustajabud doa, sebagaimana yang disebut oleh hadis Irbad bin Sariyah ini. Pada ketika khatam Al-Quran, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka kita berdoa, tuan-tuan. Ada kaedah. Kaedah dia saya sambung dulu. Yang ke-21, macam mana kaedah dia? Disunatkan setelah selesai khatam terus disambung pembacaan semula daripada awal Al-Quran. Ini penting juga nak dibagi tahu, tuan-tuan dan puan. Sebelum daripada kita nak berdoa ini, kaedah dia yang cara yang dilakukan oleh Nabi SAW macam mana? Bila khatam, selepas saja kita habis qul a'udzu birabbin nas kan, kita jangan berhenti dulu dekat situ. Sambung, maknanya seolah-olah qul a'udzu birabbin nas habis, terus sambung balik daripada awal Fatihah kan, sambung balik. Kemudian kita baca surah Al-Baqarah tu. Kalau kita di dalam solat, maknanya kita habis qul a'udzu birabbin nas tu, lepas daripada tu kita sambung terus alif lam mim Al-Baqarah tu tadi. Ini kaedah. Kita boleh lihat bagaimana mereka-mereka yang kalau di Masjid Nabawi ke Masjidil Haram, tuan-tuan boleh tengok kaedah ni digunakan, dibuat. Sebab ini adalah pesanan-pesanan Nabi SAW yang pernah diriwayatkan baginda SAW buat. Saya bacakan di antaranya, didatangkan hadis riwayat At-Tirmizi. Kaedah ni diambil daripada mana? Hadis riwayat At-Tirmizi rahimahullah. Ahabbul a'malu ila Allah al-hal al-murtahil
alladhi yadribu min awalil Quran ila akhirih kullama halla irtahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik amalan, ahabbul a'mal ila Allah al-hal al-murtahil, kata Nabi SAW, sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan tu dia sempurna habis, kemudian al-murtahil, kemudian dia sambung balik terus. Ini cara orang yang beriman. Dia buat amal saleh, dia buat satu amal saleh, amal bumbu sampai habis tu dia tak stop habis, dia teruskan lagi. Habis terus macam tu. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW spesifikkan dalam konteks apa? Dalam konteks membaca Al-Quran, alladhi yadribu min awalil Quran ila akhirih, iaitu orang yang dia membaca Al-Quran daripada awal sampai akhir. Maknanya dia baca Al-Quran awal sampai akhir. Ini baca terbaik tuan-tuan dan puan. Ni nak sebut sikit pengajaran hadis ini juga. Para ulama syuruh hadis sebut dalam hadis ini menunjukkan yang baik atau yang terbaik kita baca Quran. Bagus kalau kita baca surah-surah tertentu, kita baca ayat-ayat tertentu, malam-malam tertentu, bagus. Tetapi yang lebih bagus kita baca biar terus sambung sampai sempurna habis. Itu lebih baik. Jadi yang ini kata Nabi SAW, alladhi yadribu bin Quran min awalihi ila akhiril Quran, yang baca daripada awal sampai akhir. Lepas tu kullama halla irtahala, bila dia habis saja dia tak stop terus. Dia stop sekejap lah, ambil nafas, minum tu. Tapi maknanya dia bukan lepas tu dia tutup terus Quran, bungkus dengan kain putih, letak atas almari tinggi-tinggi, dia pun duduk tunggu nanti Ramadan sekali baru dia capai balik bawa turun. Tak, maknanya habis sahaja, kullama halla, bila habis irtahala, dia berrihlah lagi. Irtahala ni bahasa Arab daripada rihlah. Rihlah ni maknanya journey. Rihlah ni maknanya musafir, rihlah journey. Kita kata pelancongan. Dia terus melancong dengan Al-Quran. Maknanya dia terus menerus membaca bila habis. Jadi kaedah macam mana yang dilakukan itu diriwayatkan oleh Ad-Darimi, seperti yang ada di hadapan tu tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam musnadnya, dalam riwayat yang hasan, maknanya riwayat yang kuat. Ni riwayat hasan ni maknanya riwayat yang kuat untuk menjadi hujah, daripada sahabat Ibnu Abbas, daripada Ubay bin Ka'ab. Tengok ni semua yang riwayat hadis ni semua tokoh-tokoh ulama hadis. Ibnu Abbas ahli tafsir nombor 1 di kalangan sahabat. Riwayat daripada siapa? Daripada Ubay qurra yang nombor 1 di kalangan sahabat, ahli membaca Quran yang paling hebat di kalangan sahabat. Mereka meriwayatkan daripada Nabi SAW macam mana kana idza qara'a qul a'udzu birabbin nas, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu mengkhatam Quran, ketika membaca qul a'udzu birabbin nas, maknanya bila sampai habis itu, maknanya bila dah sampai habis qul a'udzu birabbin nas, iftataha minal hamd, Nabi SAW mula balik, buka balik. Bila habis Quran Nas, mula sambung balik alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, terus sambung surah Fatihah. Thumma qara'a minal baqarah, kemudian Nabi SAW sambung pula baca surah Al-Baqarah, ila ulaika humul muflihun, sambung baca surah Al-Baqarah sampai kepada ayat ulaika humul muflihun, iaitu ayat yang kelima daripada surah Al-Baqarah. Perbuatan Nabi SAW ni tuan-tuan dan puan, sehingga pada hari ini kita lihat di dalam mana-mana mushaf Al-Quran pun, kita cuba buka mushaf Al-Quran, cetakan Saudi ke, cetakan India ke, cetakan Singapura ke, cetakan Pakistan ke, cetakan mana pun, kita buka mana-mana mushaf hari ini, kalau kita buka daripada awal tu tuan-tuan pun akan tengok dia akan ada muka surat, page yang pertama tu surah Fatihah 1, cantik, dia ada bingkai dia ada bunga dia ada khat lawa. Page yang kedua tu surah Al-Baqarah, tapi dia ambil yang 5 tu aja, kebanyakan kalaupun tak semua. Betul tak tuan-tuan? 5 tu je dia ambil kan, dalam bingkai cantik dia bagi nampak macam satu set pula, macam satu package. 5 tu aja, bukan 5 tu aja surah Baqarah, 5 tu 5 yang permulaan, tapi dijadikan begitu. Ni nak nampak ni kaedah ni, nak nampak kan, ini kaedah cara dia, permulaan yang dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis tadi. Habbul amal ila Allah subhanahu wa ta'ala al-halul murtahil,
Al-hal al-murtahil, yang dia sampai habis tapi dia tak habis berhenti terus, dia akan sambung rihlah terus. Dia sambung rihlah tu banyak mana? Banyak tu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma da'a bi du'ail khatbah, dan selepas daripada tu kata para sahabat, Nabi SAW pun sambung dengan membaca doa khatam. Lepas daripada selesai, thumma qama, barulah Nabi SAW pun berdiri, baru habislah maknanya. Tu cara dia. Jadi tuan-tuan dan puan, ini di antara adab dan ini antara kaedah yang baik kita baca. Kita sesuaikan, boleh disesuaikan ketika kita baca bersama-sama waktu duduk, kalau di dalam waktu salat dan seumpama dengannya pun boleh. Mudah-mudahan diambil pengajaran supaya disesuaikan. Tapi bukan salah kalau kita tak buat macam ni, tuan-tuan dan puan, ya. InsyaAllah ini di antara kaedah yang bagus untuk kita buat. Baik tuan-tuan dan puan, kemudian antara yang terakhir sekali, baik, saya ambil sikit lagi ni, nak habiskan sikit lagi yang terakhir ni, yang penting juga, iaitu nanti kita akan tuliskan daripada nota insya-Allah. Di dalam masalah satu perkara ni nanti saya akan tuliskan, kita akan berikan nota dia. Perkara penting ni dah habis dah cerita Quran, tetapi ini ada satu masalah, ada satu perbahasan kecil disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kemudian di-highlightkan di sini oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Itqan ni. Tentang perkara ni ramai tak perasan, iaitu di dalam masalah berdoa ataupun kita bercakap tentang Al-Quran, disebutkan yukrahu an yaqulu nasitu ayatu kadza bal unsituha, adalah ditegah sebenarnya ataupun tidak disukai, ataupun maksudnya kata para ulama fiqh hukumnya makruh. Kita sebut nasitu ayat kadza wa kadza, saya lupa ayat ini dan ayat ini. Tak boleh. Kenapa? Ni sebenarnya berdasarkan kaedah awalnya saya nak sebut. Kaedah awalnya tuan-tuan, di dalam membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi kalau kita menghafaz Al-Quran. Kalau kita dah hafaz Quran, tuan-tuan dan puan, para ulama sebut, kerana berdasarkan hadis-hadis yang banyak, kalau kita sengaja lupakan ayat Quran yang kita dah hafal, sengaja, hukum dia haram dan berdosa. Hukumnya adalah haram dan berdosa, sengaja melupakan ayat Al-Quran. Kalau tak sengaja tak apa, sengaja memang kita tinggal memang tak nak apa, sengajalah maknanya, ini hukum dia haram. Berdasarkan ada sebutan riwayat Nabi SAW sebut, barang siapa yang dia membaca, maknanya dia menghafal Al-Quran, kemudian dia sengaja lupakan, lepas daripada tu dia sengaja lekakan, sengaja dia tak nak ambil peduli, tak nak hafal, tak nak ulang baca dan sebagainya, nanti pada hari akhirat dia dibangkitkan, kulit dia menggelupas, kulit dia terkopik-kopik menggelupas, seolah-olah ayat Al-Quran ini menjadi roh yang sebati dalam jiwa ahlinya. Bila dia sengaja dilupakan, seolah-olah dia terkopik, dia pergi, dia hilang, keluar daripada tubuh badan. Nampak pada hari kiamat, bangkit-bangkit orang macam ni, kulit dia menggelupas-gelupas, terkopik. Tak eloklah tu. Jadi sebab itu para ulama sebut tak boleh. Dan dalam hadis ini dikuatkan lagi, ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tentang larangan daripada kita melakukan perkara ini, yang mana saya bacakan hadisnya, riwayat Imam Bukhari daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yaqulu ahadukum nasitu ayatu kadza wa kadza, janganlah seseorang kamu mengatakan aku sengaja lupa. Nasitu ni tuan-tuan, ni sedikit bahasa Arab. Nasitu maknanya saya lupa, maksud saya lupa di situ, saya sengaja lupa. Tetapi kata Nabi SAW, hendaklah dia berkata nusitu. Tadi nasitu baris atas, ditukar baris depan, nusitu. Nusitu maknanya saya dilupakan. Ada beza tak? Saya sengaja lupa, saya terlupa, saya dilupakan. Dilupakan tu maknanya terlupalah. Itu maksud dia. Ini kalau kaedah bahasa Arab dia panggil, yang satu mabni lil ma'lum, satu lagi mabni lil majhul. Kalau mabni lil ma'lum tu maknanya dia, kita tahu dia buat tu siapa, sengaja dia buat. Nasitu, saya lupa, maknanya tahu dia memang sengaja lupa. Tapi kalau mabni lil majhul,
Nusi tu maknanya saya dilupakan, maknanya saya tak sengaja, mungkin sebab apa-apa saya terlupa. Begitu. Ni adab dia. Nampak kecil tapi dalam Sahih Bukhari ni, Sahih Muslim, Nabi SAW pesan, jangan seseorang kamu sebut begitu. Dalam riwayat yang lain juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, Nabi SAW bersabda, bi sama li ahadihim ay yaqul nasitu ayatu kait wa kait bal huwa nusiya. Teruk sangat, kata Nabi SAW, tak bagus sangat. Biks ni, bakso ni maknanya tak baik, buruk sangat perangai orang-orang yang kalau dia kata nasi tu ayatu kait wa kait, saya lupa ayat ni, saya lupa ayat ni, tak bagus, buruk perangai tu. Bahkan dia hendaklah kata